Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua apa khabar? Hari ini kita akan sambung belajar. Mulakan kelas kita dengan bacaan umul kitab dan juga doa penerang hati. Jadi tajuk kita pada hari ini adalah 3.3 iaitu daya gerak elektrik. Short form dia adalah DGE. Okey. Dan rintangan dalam. Simbolnya adalah R. Daya gerak elektrik. Okey, contohnya seperti dinamo, bateri dan akumulator. Apa dia daya gerak elektrik? Okey, DGE ialah tenaga yang dibekalkan atau kerja yang dilakukan oleh satu sumber elektrik untuk menggerakkan satu kulung cas dalam 1 liter yang lengkap. Okey, rumusnya adalah DGE sama dengan E bahagi Q. Okey, yang ini adalah simbol daya gerak elektrik ya. Okey, di mana E adalah tenaga yang dibekalkan atau kerja yang dilakukan dan Q ialah jumlah cas yang mengalir. Unit SI bagi DGE ialah volt atau joule per coulomb. Okey, pernah tak tengok dekat bateri dia ada tulis voltan yang ada kan? Okey, 1.5 volt tu yang pada bateri contohnya. Okey, itu adalah dia punya nilai DGE. Okey, di mana 1.5 volt adalah sama dengan 1.5 joule per coulomb. Okey, bermaksud sel kering tadi dapat membekalkan 1.5 joule tenaga elektrik bagi setiap 1 kulung cas yang mengalir dalam 1 liter lengkap. Okey, daya gerak elektrik ni dan beza keupayaan dia, kalau perhatikan unit SI dia sama. Okey, iaitu volt, tapi kedua-duanya merujuk kepada dua perkara yang berbeza. Okey, jom kita tengok apa perbezaan antara daya gerak elektrik dan beza keupayaan. Okey, lihat pada liter. Okey, pada liter je kita dah dapat perhatikan ni apa perbezaannya. Okey, yang pertama untuk DGE diukur semasa tiada arus dalam liter, iaitu apabila I sama dengan sifar, iaitu I sama dengan sifar, arus tak ada lah. Okey, manakala beza keupayaan pula kita ukur masa ada arus, iaitu I, bukanlah ketika waktu dia sifar. Okey, sebab itulah kalau nampak dekat liter tersebut, okey, pada masa liter tu sifar, mentol tak menyala kan. Okey, manakala pada masa liter tu arus ni tidak sifar, so mentol menyala. Perhatikan Okey, bacaan voltmeter dalam liter terbuka adalah daya gerak elektrik. Bila berlaku keadaan macam ni, voltmeter ni akan gerak juga tau. Sebab dia diletakkan pada terminal positif dan terminal negatif bateri. So, di situ ada voltan yang diukur lah. Dan pada ketika ini, kita panggil dia sebagai DGE. Okey, manakala bacaan voltmeter dalam liter tertutup apabila kita dah onkan switch. Okey, so didapati bacaan itu adalah beza keupayaan.
Okay, apa dia DGE? Adalah kerja yang dilakukan oleh satu sumber elektrik untuk menggerakkan satu kulum cas dalam satu liter lengkap. Manakala beza keupayaan pula kerja yang dilakukan untuk menggerakkan satu kulum cas di antara dua titik. Ya. Okay, nilai beza keupayaan melantasi mentol kurang daripada DGE. So daripada DGE ni bila katakan DGE 1.5 volt Okay, so masa ni switch tak di onkan lagi lah. Tiada arus mengalir. Bila switch on, voltmeter ni akan berlaku susutan voltan lah. Dia akan menjadi kurang daripada 1.5 volt. Beza keupayaan kurang daripada daya gerak elektrik. Kita lihat rintangan dalam. Simbolnya adalah R. Okey, dalam suatu sel kering ialah rintangan yang disebabkan oleh bahan elektrolit di dalam sel kering tersebut. Okey, rintangan dalam ni dia punya unit SI-nya adalah ohm. Sebab nama ni rintangan jadi unit SI ohm. Cuma dia di dalam sel kering. Okay, bila ada rintangan, ia akan menyebabkan kehilangan tenaga haba dalam sel kering kerana kerja dilakukan untuk menggerakkan satu kulum cas bagi menentang rintangan di dalam sel kering. Okey, yang keduanya, beza keupayaan melintasi terminal sel kering adalah kurang daripada DGE. Apabila arus mengalir dalam liter lengkap. Ini kesan daripada rintangan dalam ya. Katakanlah ada 1 liter ni liter. Nampak tak dalam bateri ni ada rintangan. Okey, dan juga ada DGE-nya lah. Okey, so dekat luar ni ada arus. Dan ada rintangan luar, R besar. Okey. Nilai beza keupayaan merentasi mentol kurang daripada DGE yang dah diberitahu tadi. Maka susutan voltan yang didapati adalah IR sama dengan DGE tolak voltan. DGE tolak voltan sama dengan susutan voltan ataupun IR. Susutan voltan IR sama dengan DGE tolak beza keupayaan. Kalau lihat kat sini arus dilakukan dengan rintangan dalam itu adalah susutan voltan sama dengan beza antara DGE dengan beza keupayaan. Bila disusun balik, beza keupayaan sama dengan negatif IR tambah DGE. Di mana V adalah beza keupayaan merentasi, perintah boleh ubah, rheostat, I arus yang mengalir. Rintangan dalam sel kering adalah R kecil, R besar, rintangan luar. Okey, DGE sama dengan V tambah IR. Okey, kalau sebelum ni ada certain buku dia gunakan DGE sama dengan VR kecil. Maksudnya beza keupayaan yang ada di dalam bateri dan juga tambah dengan V besar. Beza keupayaan yang disebabkan oleh rintangan luar. Okey. Bila disusun balik, V ni kita tukarkan kepada IR lah. V sama dengan IR. Dan I besar R kecil ni salin semula. I dia ada di kedua-dua. Jadi kita fakturkan. DGE sama dengan I. Rintangan luar tambah rintangan dalam.
I darab rintangan luar tambah rintangan dalam dapat DGE. Jika kita plot graf voltan melawan arus. Okey, kita lihat pada persamaan. Kita nak susun dia menjadi Y sama dengan MX tambah C. Cikgu ubah ni je. Sebab apa? Cikgu nak pada paksi Y, kita ada voltan, beza keupayaan. Pada paksi X, kita ada arus. Sama dengan graf yang kita lukis. Kita bandingkan dengan Y sama dengan MX tambah C dan kita dapati kecerunan adalah sama dengan negatif rintangan dalam. Rintangan dalam lah kecerunan, manakala pintasan C kita akan dapati ia adalah nilai DGE. Okey, dan kita tahu voltan ataupun bacaan voltmeter yang diukur semasa arus sifar yang ini ia adalah DGE dan kecerunan adalah negatif R iaitu negatif rintangan dalam. Bateri alkali yang menggunakan kalium hidroksida sebagai elektrolit adalah 2 kali lebih tahan lama berbanding bateri zinc karbon yang menggunakan amonia klorida. Elektrolit yang berbeza menyebabkan rintangan dalam bagi kedua-dua bateri berbeza. Sambungan sel kering juga mempengaruhi rintangan dalam berkesan. Kita lihat jika disusun secara bersiri sel keringnya macam ni setiap bateri tu sel kering ada DGE-nya dan juga rintangan dalam. Maka rintangan dalam berkesan sama macam yang belajar sebelum ni. Kalau bersiri rintangannya ditambahkan. So bateri ni sama R tambah R tambah R tambah R ada 4 biji, so 4 kali darab rintangan dalam. Jumlah DGE-nya juga adalah 4 kali DGE bagi 1 bateri. Kalau bateri itu membekalkan, sel kering tu membekalkan 1.5 volt, darabkan dengan 4 lah, ada 6.0 volt. Manakala jika disusun secara selari, itu gambar rajahnya, maka rintangan dalam berkesan kita gunakan rumus 1 per R. Sama dengan 1 per R tambah 1 per R tambah 1 per R tambah 1 per R dapat 4 per R. Manakala rintangan berkesannya adalah rintangan dalam tadi dibahagi 4 sebab ada 4 sel keringnya lah. Okey, manakala jumlah DGE pula adalah sama dengan satu nilai DGE satu bateri. Walaupun dia pasang 4 bateri atau 4 sel kering ni, nilai DGE yang dibekalkan adalah sama kalau macam dipasang satu. Sebab tu sambungan bateri pada pemegang bateri yang kita gunakan di makmal adalah secara bersiri. Sebab kita nak nilai DGE bila kita tambah sel kering, nilai DGE-nya bertambah. So kita susun secara bersiri. Kita lihat penyelesaian masalah melibatkan DGE dan rintangan dalam sel kering. Okey, contohnya Raja menunjukkan 2 buah lita dengan susunan sel kering secara bersiri di belah kiri dan juga satu lagi secara selari. Okey, di mana DGE kedua-duanya adalah 1.5 volt dan rintangan dalam adalah 0.5 ohm.
Arus yang mengalir bagi kedua-dua lita, yang pertama kita kena cari, yang kedua kita kena cari perbandingannya. Yang kedua kita ditanya, soalan tanya sambungan sel mana yang memberi nilai arus yang lebih besar. Jelaskan jawapan. Kita nak tahu perbandingan arus yang mana yang mengalir bagi kedua-dua lita, kita buktikan dahulu. Okey, lihat A1. Katakanlah secara bersiri. So, kita nak cari arus kan. Bersiri rintangan dalamnya adalah, jumlahnya adalah 0.5 ohm tadi kan. Setiap satunya tadi adalah 0.5 ohm tambah 0.5 ohm. Ia adalah 1.0 ohm. Dan juga DGE-nya adalah I darab R besar tambah rintangan dalam lah. Sebab apa kita dapatkan I? Jadi I adalah, kita carilah E tadi, DGE tadi dia bagi adalah bernilai 3. Sebab apa 3? Sebab 1.5 tambah 1.5. So 1.5 tambah 1.5. 2 biji yang disusun secara bersiri. Sama dengan A yang kita nak cari. Rintangan luarnya kalau kita lihat dalam gambar adalah 10 ohm dekat luar. 10 ohm tambah dengan rintangan dalam, jumlahnya tadi 1.0. Jadi di sini I adalah bersamaan 3 bahagi 11. Dapatlah 0.27 ampere. Okey, seterusnya untuk yang selari pula kita kira 1 per RJ sama dengan 1 per 0.5 tambah 1 per 0.5 akan dapat RJ adalah 1 per 0.25. Tekan sahaja kalkulator ohm. Ataupun jalan mudahnya 0.5 bahagi dengan 2 lah. Sebab ada 2 sel kering. Manakala gunakan rumus yang sama, iaitu DGE sama dengan I R tambah R kecil. So DGE-nya bila disusun secara selari, dia sama dengan 1 lah. DGE 1 sel kering sama dengan I R di luar tadi juga 10 untuk selari. Yang beza cuma dia punya susunan sel keringnya. Dan R rintangan dalam tadi kita kira dapat 0.25. Manakala arusnya adalah 1.5 bahagi 10.25, kita akan dapat 0.1463 ampere. Makanya so yang kedua, makanya arus lebih besar pada lita mana? Bersiri. Pada lita bersiri. Soalan itu tadi tak habis jawab lagi. Kerana apa? Arus lebih besar apabila sel kering disusun secara bersiri sebab DGE berkesannya lebih besar. Bila kita sambung sel kering secara bersiri, nilai DGE-nya bertambahlah. Okey, soalan B, jika lita raja pada 3.32B tadi disusun dengan 3 sel kering secara selari, hitungkan arus yang mengalir. Sama kaedahnya macam tadi. B1
Cari dulu jumlah rintangan dalam berkesan 1/0.5 tambah 1/0.5 tambah 1/0.5. Sebab apa? Disusun secara selari tekan kalkulator akan didapati RJ rintangan dalam jumlahnya adalah 0.167 ohm. Maka gunakan rumus yang sama. DG adalah arus darab rintangan luar tambah rintangan dalam. So, dia punya DGE tadi kita ada secara selari. So, dia selari samalah dengan 1 DGE. 1 DGE 1.5. I nak cari R di luar adalah masih 10. Dalam litar masih 10 rintangan yang di luar. Rintangan dalam tadi 0.167. Maka I bila kira gunakan kalkulator, okey, akan dapat berapa dapatnya? Tekan kalkulator dan akan dapat nilainya 0.1475 ampere. Selesai. Yang kedua, bandingkan arus yang mengalir dalam susunan 2 sel kering secara selari dan 3 sel kering secara selari. Okey, di mana kita kira dalam litar susunan 3 sel kering secara selari adalah lebih besar. Tekan hubungan antara bilangan sel kering disusun secara selari dengan arus yang mengalir dalam litar dan jelaskan jawapan. Kalau perhatikan dekat dia punya jumlah rintangan dalam berkesan dia pada 3 sel kering lebih rendah berbanding pada 2 sel kering. Tadi kita kira 0.25 2 sel kering. 3 kita dapat 0.167 ohm. Semakin bertambah bilangan sel kering disusun secara selari, semakin bertambah nilai arus yang mengalir. Kerana apa? Tadi dah sebut rintangan dalam berkesannya semakin berkurang.